Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan As-Sayyid Al-Sharif Al-Alim Al-Allamah Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Sambungannya adalah fasal wudu, kefarduan wudu. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertamanya adalah niat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara fardu wudu ataupun antara rukun wudu adalah niat. Niat makna dia niat. Niat mengikut istilah ulama adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu makna niat. Niat ni adalah qasad sesuatu disertakan dengan buat. Itu makna niat. Jadi niat ni adalah qasad. Apa nak qasad? Kehendak di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita pergi ke pai air, ada qasad dalam hati kita untuk berwudu. Maka kita pun buka pai, kita pun ambil air, kita basuh muka. Masa kita basuh muka, masih lagi dalam hati kita ada keinginan dan qasad kehendak untuk berwudu. Maka itu yang dinamakan sebagai niat. Dan bab niat ni dah tahulah berapa kali dah anak cerita bahawasanya niat ni sebenarnya bukanlah suatu perkara yang payah. Niat adalah suatu benda yang cukup mudah. Setiap perbuatan yang kita buat dengan sengaja, maka ada niat. Setiap perbuatan yang kita buat dengan sengaja ada niat. Dan niat ni tidak semestilah sampai ke kita bercakap dalam hati, sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Tidak mesti sampai kepada tahap itu. Ketika kita pergi kat pilih air, masa kita ambil air, kita basuh muka dan kita kehendak dalam hati kita untuk berwudu, untuk mengharuskan sembahyang. Oleh kerana aku tak ada air sembahyang, jadi aku kena buat benda ni untuk mengharuskan sembahyang, maka sudah memadai. Baik. Niat adalah suatu perkara yang cukup mudah. Sebenarnya dalam perbincangan niat, dia ada 7 perbincangan yang dibincang oleh ulama fiqh. Dalam perbincangan berkenaan dengan niat, ada 7 perkara yang dibincang oleh ulama fiqh. Niat wudu ada 7 perkara yang dibincang oleh ulama fiqh. Yang pertamanya adalah definisi niat. Apakah ta'rif niat? Apakah yang dimaksud dengan niat? Definisi niat kita kabodah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad. Maksud qasad di sini adalah ada kehendak di dalam hati untuk melakukan sesuatu perkara ketika kita melakukan perkara tersebut. Okey, itu makna niat. Okey, itu dipanggil hakikat niat. Itu definisi niat. Yang keduanya yang dibincang oleh ulama fiqh dalam berkenaan dengan niat adalah tempat niat. Dia tempat niat dia lain daripada masa niat. Tempat niat adalah hati. Sepakat ulama mengatakan tempat niat adalah hati. Sepakat ulama mengatakan tempat niat adalah hati. Dan sepakat ulama mengatakan tidak disyaratkan melafazkan niat dengan mulut. Tidak disyaratkan melafazkan niat dengan mulut. Tempat niat adalah hati. Tempat perkiraan adalah hati. Ketika hati sedar, hati hadir untuk berwudu, walaupun mulut kabur untuk puasa, maka dikirakan wudu. Okey, boleh faham? Sebab tempat niat adalah hati. Yang keberapa? 2. Yang ketiga adalah masa niat. Masa niat. Masa niat ulama berbeza pandangan. Cuma hak yang kita nak cerita di sini adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang diamalkan di tempat kita. Masa niat adalah
permulaan ibadat. Permulaan ibadat wudu yang fardu adalah basuh muka. Maka sebab itulah niat perlu diletakkan pada ketika basuh muka. Kalau seseorang tu basuh muka tanpa dia menyadari untuk mengharuskan sembahyang untuk berwudu, maka basuhan tersebut tidak dikira sebagai basuhan wudu. Jadi niat mesti kena letak pada ketika basuh muka, sebab dia mesti kena letak pada permulaan ibadat. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Melainkan dalam hal-hal ibadat tertentu diizinkan niat sebelum daripada ibadat. Sebagai contoh puasa. Kita bermula puasa adalah apabila keluar fajar, tapi boleh kita niat sebelum daripada keluar fajar. Begitu juga zakat. Pelaksanaan ibadat zakat ketika kita beri kepada fakir miskin, ketika kita beri kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau niat sebelum daripada beri, duduk rumah niat dah, maka memadai. Begitu juga korban. Pelaksanaan ibadat korban ketika pisah duduk tekok. Begitu kan? Tapi boleh kita niat sebelum kita sembelih. Jadi cuma kebanyakan masa niat bagi sesuatu ibadat mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah permulaan ibadat. Kita nak pergi masjid ketika kita duduk di rumah, memang ada dah dalam hati nak pergi masjid, nak semayang. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia panggil niat, itu panggil dia azam. Maka azam itu tidak memadai untuk dijadikan niat sembahyang. Kerana azam jauh lagi daripada perbuatan. Tak gitu, jauh daripada perbuatan. Apabila jauh daripada perbuatan, azam itu boleh bertukar. Tak gitu. Daripada nak semayang, pergi ke lain tak setarang. Nak pergi masjid lele dah rajak berhenti minum air tak setarang. Berhenti dulu minum air kena kopi. Balik dah. Nak balik dah. Orang ajak teman makan nasi dulu. Berhenti makan nasi. Maksudnya nak buat sesuatu perkara jauh lagi daripada perkara tersebut. Memang kosak untuk buat satu perkara tu, tetapi apabila jauh lagi maka hati kita boleh ke lain pula. Maka tidak dikirakan azam tersebut sebagai niat. Mesti niat kena pada permulaan ibadat. Sebab itulah niat wudu ketika basuh muka. Okey. Masa dia. Berapa dah kita bincang? 3. Hakikat, lepas tu tempat, lepas tu masa. Yang keempatnya adalah syarat niat. Syarat niat dia syarat niat. Syarat niat yang pertamanya mesti kena Islam orang yang berniat. Orang kafir tidak sah niat dia. Yang keduanya dia tidak melakukan perkara yang boleh memutuskan niat, yang boleh merosakkan niat. Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Sebagai contoh yang boleh memutuskan niat. Contoh tengah-tengah sembahyang, dia putuskan niat, maksudnya nak berhenti daripada sembahyang, maka batal sembahyang dia, kerana dia telah mendatangkan perkara yang menafikan niat. Lepas daripada dia niat, jatuh jadi murtad, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, maka terbatal niat tersebut, sebab perkara tersebut adalah perkara yang menafikan niat. Jadi mesti kena Islam orang yang berniat, dan mesti dia tidak mendatangkan perkara yang membatalkan niat. Okey, itu antara syarat niat. Dan ada lagi syarat-syarat yang lain. Syarat niat ada lagi. Cuma kita bincang secara ringkas sahaja. Okey, berapa dapat? Yang kelimanya adalah kaifiat niat, cara niat. Dia cara niat dia berbeza daripada satu ibadat kepada suatu ibadat yang lain. Ibadat wudu, cara niat dia adalah cukup kita niat, aku mengambil wudu, aku berwudu, fardu wudu, aku mengharuskan sembahyang, mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Itu cara niat. Berapa dah? 5. Yang keenam, hukum niat. Apakah hukum niat? Hukum niat adalah kebanyakan ibadat hukum niat adalah wajib. Cuma kadang-kadang ada juga ibadat hukum niatnya adalah sunat. Wudu hukum niat dia wajib ke sunat? Wajib. Jadi maksud dia wajib. Kalau orang tu tidak berniat, sah tak wudu dia? Tidak sah. Berapa dah? Nah, yang ketujuh adalah maksud niat, tujuan niat. Niat tujuan dia. Tujuan niat adalah salah satu daripada 2 perkara. Yang pertamanya adalah untuk membezakan di antara ibadah dengan adat. Adakala kita basuh muka kerana adat, sebab nak basuh, nak licin muka, nak hilang kotor, panas sangat. Dan adakala basuh muka kerana ibadat. Jadi untuk membezakan di antara adat dan ibadat, maka perlu kepada niat dalam hal ibadat. Yang keduanya untuk membezakan martabat-martabat ibadat. Itu maksud niat.
untuk membezakan martabat ibadat. Ibadat ada ibadat fardu, ada ibadat sunat. Sebab itulah dalam masalah sembahyang fardu kita kena ta'yinkan. Kita kena ta'yinkan sembahyang supaya kita membezakan di antara martabat-martabat ibadat. Okey. Itu 7 perkara yang dibincang dalam bab niat. Yang keduanya membasuh muka. Membasuh muka. Perkataan membasuh, lepas tu perkataan muka. Hak tu 2 perkataan yang perlu kita kena bincang satu-satu. Apa makna membasuh? Membasuh maksudnya mengalirkan air. Mesti kena mengalir air. Kalau tidak mengalir air, tidak dinamakan membasuh. Seorang tu dia ambil spray, dia spray di muka dia. Sikit aja spray di muka dia, lepas tu dia pun lama. Ataupun dia celup tangan dia dalam bekas. Dia celup, dia ambil air, dia celup dalam bekas. Jadi air ada dari tangan dia. Dia pun lama di muka dia. Maka ketika tu dia tidak dinamakan sebagai membasuh muka. Bahkan dia menyapu muka. Maka tidak memadai. Membasuh mesti kena mengalir. Jadi mesti kena mengalirkan air pada muka. Mengalirkan air pada tangan. Mesti kena mengalirkan air. Jadi kalau nak pakai spray, mesti kena spray banyak. Spray banyak, spray. Jadi kalau kita todok ia gerak dah air, barulah memadai. Kalau seh spray lepas tu lama gonyos seluruh muka, hak tu tidak memadai. Baik. Manakala muka dia nak sebut kawasan basuhannya ialah daripada tempat tumbuh rambut sehingga hujung dagu dan janggut, serta dari satu telinga hingga ke telinga yang lain. Okey, had muka, kawasan muka dia ada bujur dan dia ada lebar. Bujur start daripada tempat permulaan tumbuh rambut hingga kepada ni tulang gerahang ni dagu daripada tulang gerahang dagu dia ni bujur dia. Jadi bawah ni tak wajib basuh. Daripada anak telinga kepada anak telinga. Daripada anak telinga kanan kepada anak telinga kiri, itu dipanggil lebar, bujur. Maka wajib kita kena basuh. Baik. Yang ketiganya membasuh kedua tangan hingga ke siku. Basuh kita cerita dah, tangan hingga ke siku. Ni start daripada hujung jari sampai ke siku. Dan siku wajib kita kena basuh. Yang keempat, menyapu air pada kulit kepala atau rambut. Jadi bagi orang yang tak ada rambut, dia boleh sapu di atas kulit kepala. Orang yang ada rambut boleh dia sapu di atas rambut. Tapi bagi orang yang nak sapu di atas rambut, dia kena jaga syarat dia. Syarat rambut yang ingin disapu tu adalah rambut yang berada dalam kawasan kepala. Kalau rambut tu di luar dia kawasan kepala, sama ada pangkal dia berada di luar kawasan kepala atau pangkal dia berada dalam kawasan kepala, cuma oleh kerana panjang, kalau kita heret dia keluar daripada kawasan kepala, maka tidak memadai sapu pada tempat tersebut. Sebagai contoh orang puang, dia rambut dia panjang. Orang puang rambut dia panjang. Lepas tu orang puang dia pun sanggur rambut dia, sanggur atas. Sampai masa dia ambil wudu, dia pun basuh, dia pun sapu atas sanggur. Dia sapu di atas sanggur. Jadi apabila dia sapu di atas sanggur, sedangkan kawasan yang disapu saat itu kalau dirungkaikan akan keluar daripada hak kepala, maka ketika itu tidak memadai. Baik. Jadi kalau nak sapu di atas rambut, mesti kena rambut yang berada di dalam kawasan kepala. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membasuh kedua-dua kaki hingga menyapu air pada kulit kepala ataupun rambut. Menyapu air pada kulit kepala ataupun rambut. Dia masalah menyapu dia terjemahan mudah ni. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat kena kata menyapu sedikit daripada kulit kepala ataupun daripada sedikit daripada rambut yang berada di dalam hak kepala. Itu terjemahan yang lebih tepat. Jadi dia dalam mazhab Imam Syafi'i, sapu sedikit sudah memadai, tidak disyaratkan sapu ke semua kepala. Tidak disyaratkan sapu ke semua rambut. Sapu sedikit pun sudah memadai. Baik. Seterusnya kata dia, yang kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Kedua kaki penghujungnya adalah buku lali. Buku lali kena basuh. Buku lali itu tahu belakalah buku lali. Yang keenamnya, tertib dengan kaifiat tersebut. Tertib ini mengikut aturan dengan cara tersebut. Lagu mana hak yang disebutkan saat ni itu, begitulah cara hak yang kita buat. Jadi kena basuh muka dulu, baru basuh tangan, baru sapu kepala, baru basuh kaki.
Orang yang mengambil wudu ketika dia menyelam dalam air tetap ada tertib. Tapi tertib dinamakan sebagai tertib takdiri. Nama dia tertib takdiri. Maksudnya dapat ditakdirkan wujudnya tertib. Dong dia nyelam, dia niat, dia naik. Walaupun dia tidak diam di dalam air, sudah ada tertib. Baik. Seterusnya katanya ghuslul janabah ataupun ghuslul janabah. Baca kalau biasanya ulama fiqh baca mandi ni dengan bagi depan huruf ghin. Ghuslul janabah, mandi janabah, mandi junub. Katanya wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maliyyin bi naumin aw ghairihi lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabah. Bagi sesiapa yang berhadas besar, sama ada kerana jima ataupun kerana keluar mani, disebabkan bermimpi atau sebagainya, maka hendaklah dia meratakan air ke seluruh badannya bersama niat untuk mengangkat hadas besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tadi dia cerita berkenaan dengan wudu. Hak ni dia nak cerita pula tentang berjunub. Seorang yang berjunub mesti dia kena mandi. Maksud mandi di sini adalah dia membasuh seluruh anggota badan dia bersama dengan niat. Basuh seluruh anggota badan dia bersama dengan niat. Dia berjunub di sini, dia kalau kata janabah berjunub, dia terjadi janabah ataupun terjadi berjunub kerana salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya bersetubuh, memasukkan hasyafah ke dalam faraq. Yang keduanya kerana keluar mani. Jadi apabila keluar mani, sama ada dengan sebab bermimpi ataupun selain daripada sebab bermimpi ataupun kerana bersetubuh, maka berlakulah janabah pada seseorang. Apabila berlaku janabah, maka wajib dia kena mandi. Cuma kewajipan mandi adalah apabila dia ingin mengerjakan sembahyang. Bukan wajib mandi selalu. Kewajipan mandi apabila dia ingin mengerjakan sembahyang. Sebab itulah kalau orang tu berjunub, keluar mani pada malam hari, dia tak wajib mandi lalu. Dia nak mandi apabila masuk subuh esok, tidak menjadi masalah. Ataupun dia berjunub selepas daripada dia sembahyang subuh. Dia bersetubuh lepas daripada sembahyang subuh. Dia tak mau mandi, nak pergi kerja dulu. Balik karang, pukul 1 karang baru nak mandi. Pukul 2 karang nak sembahyang zuhur baru nak mandi. Maka dibolehkan. Baik. Dia tidak wajib mandi dengan segera. Kewajipan mandi apabila dia ingin mengerjakan sembahyang dan melakukan sesuatu yang perlu kepada mengangkat hadas besar. Katanya bagi sesiapa yang berhadas besar, sama ada kerana jima atau kerana keluar mani disebabkan bermimpi atau sebagainya, maka hendaklah dia meratakan air ke seluruh badannya bersama niat untuk mengangkat hadas besar. Jadi dia kata meratakan air ke seluruh badan bersama dengan niat, ni dipanggil rukun mandi. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertamanya adalah niat, yang keduanya meratakan air ke seluruh badannya. Seterusnya, dia bincang berkenaan dengan nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kita nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli aw ad-duburi ala ma kan. Wa yanqudul wudu'a zawalul 'aqli بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره ببطن الكف وبطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ميتا وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. Maksudnya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertamanya keluar sesuatu daripada salah satu jalang. Salah satu daripada dua jalang. Sama ada qubul, kemaluan hadapan ataupun dubur. Okey. Setiap kita ada dua, ada qubul dan ada dubur. Ada kemaluan hadapan dan ada kemaluan ataupun ada dubur. Maka keluar sesuatu
daripada qubul ataupun dubur, ia membatalkan wudu. Sama ada sesuatu yang keluar saat itu adalah sesuatu yang biasa keluar ataupun sesuatu yang jarang-jarang keluar. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sesuatu yang biasa keluar ke jarang keluar ke, ia membatalkan wudu. Sama ada sesuatu yang keluar tu adalah benda ataupun angin. Sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i, kentuk farak juga membatalkan wudu. Kentuk yang berlaku kepada sebahagian daripada perempuan, ia juga membatalkan wudu. Baik, melainkan kalau sekiranya kerap kali, dalam seminit sekali kerap dia kentuk farak, maka dia mengambil hukum daimul hadas. Orang yang berkekalan hadas, maka dimaafkan untuk dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah hilang akal disebabkan tidur atau selain daripada tidur. Hilang akal di sini bukan mesti ataupun bukan khusus dengan gila. Hilang akal disebabkan tidur atau selain daripada tidur. Kecuali tidur dalam kedudukan papan punggung yang tetap di atas lantai. Kecuali tidur, hilang akal disebabkan tidur atau selain tidur, kecuali tidur dalam kedudukan papan punggung yang tetap di atas lantai. Dia sebenarnya tidur, ia membatalkan wudu kerana tidur ni adalah madhinnah. Kita alasan dia kerana madhinnah, tempat sangkaan yang keluar sesuatu daripada dubur. Sebab di sana ada hadis, walaupun sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai dhaif, yang mana hadis berbunyi al-ainani wika'us sahi. Dua mata adalah pengikat kepada dubur. Dua mata pengikat kepada dubur. Jadi apabila kita tidur, maka dubur kita tidak ada pengikat. Jadi apabila tidak ada pengikat, maka kuat sangkaan, walaupun tidak yakin, kuat sangkaan keluar sesuatu, maka kuat sangkaan diletakkan pada tempat keluar sesuatu. Sebab itulah tidur ia membatalkan wudu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun ketika punggung kita tertutup, dengan cara kita tidur dalam keadaan rapat papan punggung di lantai, tidur dalam keadaan duduk, ngatuk sangat, letih sangat, dah belajar letih sangat kan, letih siapa ke tidur, jadi tapi punggung rapat di latar, punggung rapat di latar, maka ia tidak membatalkan wudu. Sebab tidur yang tetap papang punggung. Seterusnya yang ketiga, menyentuh qubul atau dubur, sama ada miliknya sendiri. Biasa kita baca Arab ni, kita baca terjemah, biarlah kita baca terjemah. Menyentuh qubul atau dubur, sama ada miliknya sendiri. Ini terjemahan banyak tinggal. Menyentuh qubul atau dubur, dia kata tengok dalam Arab, wa yanqudul wudu'a massu qubuli aw duburi adamiyyin. Menyentuh qubul ataupun dubur anak Adam. Anak Adam mesti kena qaid. Qaid tu penting. Sebab kalau qubul dan dubur binatang, dia tidak membatalkan wudu. Dalam terjemahan tu dia tidak sebut tu. Kena sebut tu menyentuh qubul atau dubur anak Adam. Faham? Kalau qubul binatang tak ada masalah. Pegang kuda. Dia orang biasa biang kuda kan, orang pegang. Dia tengok tak ni? Ke biasa tak ada buat? Batal tak wudu? Bapa tak batal? Bukan anak Adam. Dia ni masu qubuli au duburi adamiyyin. Baik. Kena tak menyentuh qubul atau dubur anak Adam. Sama ada miliknya sendiri atau orang lain. Kubur sendiri pun batal. Dah kubur orang lain, dubur orang lain, lebih lagi batal. Pegang orang sendiri batal, pegang orang lain batal juga. Sama ada hajah ataupun tidak ada hajah. Kena ketik di kengga. Allah. Tengok lagi kengga, pegang lagi kengga. Tak kira ada hajat ke, tak ada hajat ke, batal. Okey, boleh faham? Jangan kata ada hajat tak batal, tak ada hajat batal. Ada. Sama ada hajah ke, tidak ada hajah ke, dia batal. Tapi menyentuh dengan sentuhan tapak tangan. Tapak tangan ni maksudnya adalah dia dia tulis tapak tangan, tapi dalam hak yang asalnya batnil kaf, perut kaf ni, kaf ni perut kaf ni, lepas tu perut anak jari, ni perut anak jari, ni bagi perut tapak tangan.
Baik perut tapak tangan ni cara dia adalah kalau kita buat gini, kita tekan sikit. Mana hak yang bercantum tu yang dinamakan sebagai perut. Manakala ibu jari kita buat gini. Mana hak yang bercantum, hak tu yang dinamakan sebagai perut. Jadi tu sini tak patah. Dia kepik gini tak patah. Faham? Dia pegang gini tak patah. Sebab dia bukan perut. Tanpa berlapik. Kalau berlapik tak patah. Tengah semayang kata. Dia pun ganggu. Atas maluan dia tapi berlapik dengan kain. Tu tak patah. Baik. Lagi. Tidak kira orang dewasa ataupun kanak-kanak. Tak kira. Orang besar ke, budak ke. Sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Tak kira orang yang dia pegang saat ni tu. Besar ke, kecil ke. Ataupun dia telah meninggal dunia. Tapi hak yang arak dia buat gini. Kabiran kana au saghiran. Kecil ataupun besar ataupun kecil. Walau waladahu majita. Walaupun anak dia hak yang telah mati. Anak dia. Bukan orang lain, anak dia. Mati dah. Batal juga. Faham? Jangan kata dah kalau hak dia sendiri masa dia mati dia pegang, batal dah. Tak kira dah mu mati nak pegang wan. Ada soalan pelik kok, ada soalan kan? Kena ni. Soalan pelik. Allah Rabbi. Faslun. Faslun as-salah. Ni fasal baru, fasal berkenaan dengan sembahyang. Jadi hak yang pertama dia bincang berkenaan dengan wudu. Yang keduanya bincang dengan mandi. Yang ketiganya perkara yang membatalkan wudu. Hak ni nak bincang berkenaan dengan sembahyang. Benda seri. Seri lagi yang keempat. Tinggal lalu nak tinggal tu. Perhati tu imam. Bak setuh puang. Okey, yang keempat, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Sentuhan kulit. Jadi bermakna kalau bukan kulit tak batal. Kalau rambut tak batal. Rambut tak batal. Yang batal mesti benda kulit. Sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sama lelaki tak batal. Puang sama puang tak batal. Mesti laki dengan puang. Dewasa keduanya, dewasa belaka. Kalau seorang kanak-kanak tak batal. Dua-dua kanak-kanak tak batal. Ukuran kanak-kanak dan dewasa sini bukanlah sampai umur kedok kan? Sampai kepada hak syahwat ataupun tidak. Bukan mesti kena balik. Tak mesti. Dalam bab sentuh ni. Tak balik pun batal kalau sekiranya dia saat ni tu benda besar dah. Maksudnya sampai kepada hak syahwat. Budak puan tu tak balik lagi, tak keluar darah haid lagi. Umur 10 tahun. Tak keluar darah haid lagi tapi macam ke Allah tubuh hang dia. Umur 10 tahun pun tahu orang puan le ni Allah macam anak dara. Sebagai contoh. Faham? Setuh dengan dia. Maka batal ke tak? Kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Mazhab dia. Itu mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tanpa ada, tak kira ada syahwat ke tidak ada syahwat, tak batal. Faham? Boleh setuh lah gitu. Tak. Bukan kita nak cerita boleh setuh ke tak. Kita nak cerita batal ke tak wudu. Jangan capur rakung sekali bab lain Ni bab lain kita nak bincang Kita bab batal wudu. Bab setuh boleh setuh ke tak tu bab lain. Faham tak dia? Yang ajnabi, maksudnya yang ajnabi yang tidak ada hubungan mahram. Yang tidak ada hubungan mahram. Sama ada mahram dengan sebab hubungan kekeluargaan ataupun mahram dengan sebab penyusuan ataupun mahram dengan sebab perkahwinan. Dia berlakunya pengharaman seorang perempuan terhadap seorang lelaki. Begitu juga sebaliknya adalah dengan salah satu daripada 3 sebab. Ini dipanggil mahram muabbad selama-lama. Yang pertamanya dengan sebab mana? Hubungan kekeluargaan. Dan apa? Orang ni mahram awak sebab dia kakak saya. Sebab dia apa mahram awak? Sebab mak saya. Mak dara saya. Itu kerana hubungan kekeluargaan. Kita boleh faham mahram selama-lama dengan hubungan sebab hubungan keluarga. Saya balah dengan kakak saya. Kita bukan nak cerita boleh ke tak balah. Kau balah adalah haram. Saya balah memang saya tak rapat dengan kakak saya. Dan kakak saya telah memutuskan tali persaudaraan.
Dia kata kakak saya telah memutuskan tali persaudaraan. Jadi kalau setelah kakak dia yang telah terputus tali persaudaraan, batal ke wudu? Tak. Tetap darah dagingmu putus ke tak putus ke? Tetap darah dagingmu. Okey, boleh faham? Melainkan kalau sekiranya dalam masalah li'an tu masalah lain lah. Li'an apabila si lelaki telah bersumpah laknat menafikan anak, tu masalah lain. Menafikan anak tu masalah lain. Tu masalah lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pertama dengan sebab hubungan kekeluargaan, yang keduanya dengan sebab dengan sebab penyusuan. Dengan sebab dia penyusuan. Apabila cukup syarat penyusuan, maka terjadi mahram di sana. Dah apa mudah nikah dengan dia apa tak batal wudu? Sebab dia mak susu saya. Sebab dia anak susu saya. Sebab dia adik-beradik susu saya. Dia ayah susu saya. Dia tok ki susu saya. Datuk susu saya. Mak saudara susu saya. Pak saudara susu saya. Faham? Mak saudara ni ibu saudara lah. Pak saudara bapa saudara. Takut tak faham. Orang luar saja sini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya sebab pengambilan, sebab perkahwinan. Apabila berkahwin seorang lelaki dan seorang perempuan, maka di sana terjadinya mahram. Apabila berkahwin seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka perempuan itu adalah mahram kepada ayah lelaki tersebut. Betul tak gitu? Seorang lelaki dia tidak boleh nikah dengan menantu dia. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, maka ibu kepada perempuan dia adalah mahram dia. Apabila seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan, anak perempuan tersebut, anak tiri dia adalah mahram dia dengan syarat berlaku persetubuhan. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, maka perempuan tu menjadi mahram kepada anak lelaki tersebut. Jelas tak? Itu dengan sebab dia pengambilan, dengan sebab perkahwinan. Sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang ajnabi, bukan mahram, tanpa lapik. Kalau berlapik, tu tak ada masalah. Walaupun lapik yang nipis. Lapik nipis rasa lembek kulit tu, tapi nipis sangat, tapi tak bersentuh, maka tak ada masalah. Kecuali pada bahagian kuku, rambut dan gigi. Rambut dan gigi, kuku, tu tak batal sebab dia bukan kulit. Tu tak batal sebab dia bukan kulit. Dia pegang gigi, pegang gigi bini dia. Lain tak pegang gigi. Tarik. Kulit tak kena, bibir pun tak kena, tak batal. Pegang kuku, pegang kuku je. Tak batal. Sentuh kuku. Tak batal. Tak kena pun kulit. Tarik rambut. Payah nak bangun tidur tarik rambut. Kalau buat gitu. Mana boleh buat lagu tu. Kambing tak apa, tarik bulu gitu so. Orang tak boleh. Jadi tarik rambut, pegang rambut dah, tarik kita pegang rambut, usap rambut mesra sikit. Usap rambut. Tak batal wudu. Zu usap rambut agung. Tu tak batal lelaki. Ni kira hak puang dengan lelaki. Lelaki dengan puang ni. Okey, habis. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan syarat sah sembahyang. Faslun. As-sadah, syurutu sihhati as-sadah, syarat sah sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya menjaga sembahyang. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Mu kena jaga sembahyang. Dan sembahyang wusta. Mu kena jaga sembahyang. Menjaga dan memelihara sembahyang ia bermula daripada kita mempelajari tata tertib dan cara mengerjakan sembahyang. Lepas tu kita kena buat sebagaimana apa yang kita belajar. Jadi kita belajar bab sembahyang pada hari ini, dia termasuk dalam kita menjaga sembahyang. Bagi orang yang tahu dah, alhamdulillah. Bagi orang yang tak tahu lagi, dia wajib kena belajar. Orang yang tahu sikit-sikit, dia kena tambah pengetahuan dia. Orang yang tahu dah, tolong, maksudnya dia akan memperingati balik apa yang dia tahu. Sembahyang adalah suatu perkara yang cukup-cukup penting. Sembahyang adalah tiang agama.
Sembahyang adalah perjanjian di antara Allah dengan hamba-Nya. Sembahyang adalah rukun Islam. Sebab itulah kena jaga molek sembahyang. Sembahyang kena jaga molek. Jadi kita kena azam dalam hati kita, aku akan buat sembahyang sehingga aku mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu kena beribadat kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu yaqin. Rasulullah ketika dia sakit, pengsang, apabila dia bangun, dia sedar benda yang keluar daripada mulut dia tentang dia sembahyang. Menunjukkan bahawa sesembahyang adalah benda yang cukup-cukup penting, yang mesti kita kena jaga. Jangan nak jaga sembahyang. Baik. Syurut sihhati salat, syarat sah sembahyang. Dia dalam bab syarat sembahyang dia ada dua. Dia ada syarat sah sembahyang dan ada selagi dia syarat dia syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang tidak disebut di sini. Cuma kita sebut secara ringkas sepintah lalu. Syarat wajib sembahyang ada beberapa syarat. Antaranya adalah Islam. Orang kafir tidak wajib sembahyang. Yang keduanya mesti kena balik. Kanak-kanak yang belum balik tidak wajib sembahyang, namun diwajibkan kepada penjaga dia ataupun kedua ibu bapa dia menyuruh kanak-kanak sembahyang apabila kanak-kanak mencapai usia 7 tahun. Dan diperintah kepada penjaga dia pukul dia dengan pukulan yang ditetapkan oleh syarak, yang tidak berlebih-lebihan. Pukulan untuk mengajar dia, bukan untuk menyeksa dia. Ketika mana dia meninggalkan sembahyang, sedangkan usia dia ketika tu telah mencapai 10 tahun. Baik, kalau 10 tahun tinggal sembahyang, kena rodang. Jo. Kalau main umur 20 lebih tinggal sembahyang, tak tahu lah, bukan kena rodang, kena bakar rumah. Betul tak kena bakar rumah? Pernah nak dengar hadis bakar rumah? Tak mari dia. Sembahyang jemaah, Rasul suruh bakar rumah. Rasul kata, aku ingat, aku nak bakar rumah orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Itu maksud daripada perkataan Rasulullah. Baik. Tapi jangan awak gitu. Jangan awak. Jangan awak, dia ada syarat-syarat dia pula. Siapa yang perlu melaksanakan kerajaan dia ada syarat dia. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan memberi taufik kepada kita untuk menjaga sembahyang. Dan disyaratkan yang pertama wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang Islam. Yang keduanya balik, yang ketiganya berakal. Orang gila tidak wajib sembahyang. Yang keempatnya suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas tidak wajib dia sembahyang. Itu syarat wajib sembahyang. Manakala syarat sah sembahyang katanya wa yushtaratu li sihhati salati ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqinin aw ijtihadin aw ghadabati dhanni fa in shalla ma'a ash-shakki lam tasihha salatuhu wa yushtaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul 'aurati bi satirin, bukan bisairin, bisatirin. Ada baik tak? Bisa baik tak? Bukan bisa irin. Ada baik dah. Bisa tirin. Abi nak baiki ni? Baiki bila? Bisa irin, bukan bisa irin, bisa tirin. Wahirin mubahin. Wa yajibu raf'un najasati min ath-thawbi wal badani wal makan. Wa yajibu 'ala al-qadiri an yusalli al-fardha qa'iman. Fasal salat, syarat sah salat. Disyaratkan perkara-perkara demikian. Yang pertama, mengetahui masuk waktu salat dengan yakin. Kena tahu masuk waktu dulu. Kalau tak tahu masuk waktu, bahang semayang dah maya zuhur masuk waktu dah awal aku biar nak mayang dulu. Cara tak tahu masuk waktu ke tak. Sibuk banyak perkara lagi Kaki nak pergi cari kambing pula, nak pergi banyak perkara, biar mayang dulu lah. Tak boleh, tak sah semayang ni. Sebab syarat sah semayang mesti kena tahu masuk waktu. Tahu masuk waktu sama ada tahu secara yakin. Bagaimana secara yakin? Tengok jam, tengok matahari, tu yakin. Tengok jam bukan yakin. Hanya benda kuat sangkaan sahaja. Tengok matahari. Dia kita bincang dah dalam beberapa kitab bagaimana cara untuk kita tengok matahari menandakan masuk waktu. Baik. Ataupun melalui dengan ijtihad.
Dengan ijtihad ni kita cari alamat-alamat, tanda-tanda masuk waktu. Bagi orang hak yang dikurung pada satu tempat, yang mana dia tidak boleh tengok matahari, tidak ada jam, tidak ada takwim, waktu semayang tak ada. Kalau ada jam pun, kalau ada takwim pun tak ada jam boleh. Kalau ada jam tak tahu masuk waktu semayang bila, boleh tak? Tak boleh. Dia kena ada jam, lepas tu ada takwim pula kan. Dia kena tahu. Jadi dia dikurung di satu tempat, tak boleh tengok matahari, maka dia perlu berijtihad. Dia perlu buat, cari alamat-alamat, tanda-tanda masuk waktu. Bila sangkaan kuat, masuk waktu dah ni. Sebab aku dah ingat banyak benda dah aku buat. Hak biasa-biasa lepas-lepas dah, kalau banyak benda aku buat lagu ni, memang masuk dah maghrib. Okey, boleh faham daripada asar kepada maghrib. Lama dah masuk dah maghrib ni. Okey, itu maksud ijtihad. Atau dengan sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat masuk waktu. Antara sangkaan yang kuat adalah dengar Bilal azan. Adakah yakin masuk waktu apabila Bilal azan? Tak, yakin tidak mungkin tersalah. Faham lagi? Bilal azan adalah sangkaan yang kuat. Tiba-tiba Bilal kata test 1, 2, 3. Kita selesai dah mayang. Mayang cepat kan? Untuk Bilal bang tak boleh pada test je. Ataupun tu Bilal kata, silap, minta maaf, mayang mula, saya silap ni. Saya silap tengok jam. Ataupun saya ingat masuk dah waktu, punya dok lagi. Kita tengok je songong tu Bilal silap. Allah kerak tu Bilal ni silap. Contoh. Dah tak ada tu Bilal lain. Agak nak orang ni. Kadang-kadang orang hak yang pandai saat dia tak mau jadi tu Bilal. Orang hak yang tak pandai mana, hak nak jadi tu Bilal. Gitu. Orang pandai tak mau jadi tu imam. Orang tak pandai nak jadi tu imam. Nak buat mana? Kita nak kata mana? Kelebihan yang ada pada seorang, tapi dia tak mau ke depan. Tapi orang hak yang diberi kehebatan ataupun kelebihan berani, baik, tak pandai pun tak. Jadi hak yang tak pandai, kita sempurnakan kekurangan dia. Faham? Jadi dia kena belajar. Orang hak yang pandai, dia kena sempurnakan kekurangan dia, kena pergi depan. Gitu. Ada nak awal ni. Silap okey, silap nak awal ni. Jadi apabila silap semayang sebelum daripada waktu, maka tak sah semayang dia. Sebab syarat dia mesti kena masuk waktu. Jadi masuk waktu dengan sangkaan dia dari semayang, tetapi hakikat belum lagi masuk waktu, maka tak sah juga. Sebab dia mesti kena, ibadat mesti kena cukup dua, pada sangkaan kita dan pada hakikat perkara. Perkara sangkaan kita betul. Okey, boleh faham kan? Tidak sah solat seorang yang syak, ragu-ragu sama ada waktu telah masuk atau belum. Masuk ke tak lagi sahur. Bahang dulu lah semayang. Semayang dulu lah biar. Contoh. Sebab nak main game pula lagi. Maka sah tak semayang? Tak sah. Mesti kena yakin masuk waktu dengan tengok matahari, ataupun ijtihad masuk waktu bagi orang yang tidak ada jam, tidak ada takwim, tidak boleh tengok matahari, ataupun kuat sangkaan masuk waktu. Dengan tengok jam ke, tengok takwim ke, dengar orang bila ke, orang kabar ke. Yang kedua, mengetahui arah kiblat. Dia kena tahu arah kiblat untuk menghadap kiblat. Kalau tak tahu arah kiblat, bahang ikut dang, sah tak semayang. Tak, sebab antara syarat sah semayang mesti menghadap kiblat, kena tahu. Cuma menghadap kiblat mengikut mazhab Imam Syafi'i, bagi orang yang dekat dengan Kaabah mesti dia kena tengok. Orang yang jauh daripada Kaabah, dia cukup dia ijtihad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apa yang diwajibkan adalah hadap ain Kaabah, diri Kaabah. Hadap ain Kaabah. Tidak memadai hadap pihak. Tapi di sana ada pandangan sebahagian ulama mengatakan memadai hadap pihak saja, pihak kiblat. Jadi kalau kiblat ke sana, jadi kita belok sikit kanan kiri, belok sikit ajalah. Jangan belok sampai ke musim ketang. Belok sikit maka masih lagi sah semayang. Makmum dua orang ni, hak ni tak jueng hak ni. Hak ni tak jueng sebab dia jejak lipas hak ni lah ni. Mu masa semayang tu hak ni gitu. Hak ni pusing hak ni muka, hak ni pusing hak ni. Kita kata pelak wan dia jadi V gitu lah. Makmum. Rupanya ada jueng kat ni. Ada jueng. Ada benda tak kena tau. Baik. Tetap sah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab hak yang diwajibkan hadap jihah kiblat. Tapi pandangan muktamad mesti kena benda ain kiblat. Jadi apabila ijtihad kita ke sini, kita tidak boleh belok ke lain. Mesti ke sini. Itu maksud dia. Seterusnya kata dia, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Dia tak makna pakaian, tapi tak ada masalah sebenarnya. Cuma terjemahan hak yang lebih comel kena tak menutup aurat dengan satir, dengan penutup. Adakah disyaratkan pakaian? Tidak. Kalau bukan pakaian sekalipun, sah tak tutup aurat? Sah. Faham lagi? Bukan pakaian. Dah kan bukan pakaian. Guni. Ni bahan guni. Guni meh kambing banyak tu kan. Guni makanan kambing. Dia tak ada. Ambil 2 keping guni, sekeping juga kain, sekeping tak atas. Sebab kan Rasulullah sebut kan, kamu kena pakai 2 helai kain kan. Awak gitu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ataupun ambil daun besar. Daun besar kita makan kambing besar. Daun. Daun besar tu kira buah molek tutup. Jadi molek. Tak 4 keping 5 keping, tutup belaka dah aurat. Dah pakai yang ke tak tu? Tak ada. Okey jelah. Orang asli pakai. Dia kira orang asli ni bukan orang asli kan. Dia orang palsu belaka. Allah. Seterusnya katanya menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Dia bisa tirin tahirin mubahin. Gitu kan? Dia kan dia tu baca kan tahirin mubah. Tahirin makna suci, mubah makna benda harus. Dia kena guna pakaian yang harus. Sebenarnya pakaian yang harus tidak disyaratkan. Kalau pakaian yang haram sekalipun tetap sah sembahyang dia. Cuma haram dia menggunakan pakaian tersebut. Kerana contoh-contoh lagu mana pakaian yang haram. Contoh dia curi pakaian orang. Dia curi pakaian orang. Haram nak curi. Dia guna buat sembahyang. Sah tak sembahyang dia? Sah. Sebab haram tersebut adalah kerana benda yang lain. Kerana benda dia curi. Dia guna tak buat guna sembahyang sekalipun tetap haram. Itu makna mubah. Jadi pakaian tu mesti kena pakaian yang suci. Jadi bermakna pakaian yang najis tak sah sembahyang. Tapi najis yang kata pakaian yang mutanajis tidak sah sembahyang dengannya itu adalah pakaian yang terkena najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, maka hak tu tidak menjadi masalah. Kita ada najis yang dimaafkan dan ada najis yang tidak dimaafkan. Ketiganya menghilangkan najis yang terdapat pada pakaian, tubuh badan dan tempat solat. Wajib dia kena menghilangkan najis daripada pakaian dia yang dia nak guna untuk sembahyang. Tapi najis yang wajib dihilangkan najis dia najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, contoh sedikit sangat darah sikit, nanuh sikit je, najis dimaafkan, hak tu tidak menjadi masalah. Kena hilangkan najis daripada pakaian dia, lepas tu tubuh badan dan tempat solat. Tempat solat pun wajib dia kena hilangkan najis. Yang kelima, bagi yang berkemampuan, hendaklah dia menunaikan solat fardu dalam keadaan berdiri. Antara syarat sah sembahyang mesti dia kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Tapi sembahyang dia ni sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu wajib kena berdiri bagi orang yang mampu. Manakala orang yang tidak mampu, boleh dia duduk. Ataupun orang yang sama juga dengan orang yang tidak mampu adalah orang yang kalau dia berdiri mesti dia kena menanggung kesusahan yang berat. Maka boleh dia duduk walaupun dia mampu berdiri. Mampu tapi berat susah sungguh. Bukan sikit-sikit yang susah, bedah bunyi. Dah tubuh gemuk, babak tubuh nak ke bangun tu Allah. Kalau sembahyang dah ada satu sah, habis gudi batin orang kaki kanan dia. Dah dia tubuh mesti ketang nak bangun. Memang susah kali. Bangun tu kena nak baca Fatihah pula, kena tarik nafas sampai ke 5-60 kali baru boleh start baca Fatihah. Ada pula. Baik, sebagai contoh kan, ada tak orang gitu? Apa kata ada? Kalau nak bangun saat itu, habis dia tarik orang tepi dia. Tak boleh nak bangun, kena tarik orang tepi dia. Susah ke tak tu? Susah. Maka ketika tu boleh dia duduk. Nak bangun, habis tarik orang tepi. Biasa tengok tak orang gitu? Biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala benda memberi kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit tersebut. Seterusnya katanya dia bagi orang yang berkemampuan berdiri mesti dia kena berdiri untuk sembahyang fardu. Sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Sembahyang sunat mu mampu berdiri ke tidak mampu berdiri boleh duduk. Mampu berdiri tak ada masalah. Zuhur tak ada masalah.
dia kabak pokok tu, pergi cari daun tu, pergi pusing kat tu, pusing kat ni, kejar kucing tu, kejar anak tu, apa semua sekali. Takkan main sunat, main duduk. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab sembahyang sunat tidak disyaratkan sembahyang dalam keadaan berdiri. Okey, boleh faham? Cuma orang yang mampu berdiri tiba-tiba sembahyang duduk dalam sembahyang sunat, pahala dia separuh daripada orang sembahyang berdiri. Baik. Katanya furudus salah. An-niyatu wa takbiratul ihram ma'an niyati wa qira'atul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'i wa tashdidatil arba'a, bukan al-arba'iyah, wa tashdidatil arba'a asyrata. Bagi lagi. Bagi. Bagi dah. Ya dah bagi. Bagi tidur lah. Ada baki menunjukkan tidur. Katanya wa ikhraj ad-dadi min ad-dha'i wa laysa fil fatihati dha'un thumma ar-ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaythu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في الكل ويفعل باقي الركعات كذلك والتشهد الأول وقعوده سنة والتشهد الأخير والجلوس فيه فرض والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض والسلام من الصلاة فرض وأقل السلام السلام عليكم وأقل التشهد الواجب التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل لله وحده وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر القراءة وتفهمها فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها وهو العمل لأجل الناس. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan fardu sembahyang. Katanya kefarduan solat. Fardu sembahyang. Yang dimaksud dengan fardu sembahyang di sini adalah rukun sembahyang. Sembahyang ada rukunnya, ada fardunya. Fardu sembahyang yang pertamanya adalah niat. Dan bertakbiratul ihram disertakan dengan niat. Okey, yang pertama niat, yang keduanya takbiratul ihram. Niat dalam sembahyang sama je perbincangannya dengan niat dalam wuduk tadi. Cuma dalam masalah sembahyang, oleh kerana sembahyang ada sembahyang fardu dan ada sembahyang sunat, maka dalam masalah niat sembahyang fardu mengikut mazhab Imam Syafi'i diwajibkan 3 perkara dalam niat. Yang pertamanya qasad, yang keduanya ta'arrud, yang ketiganya adalah ta'yin. Qasad ni maksudnya dalam hati kita ada kehendak untuk mengerjakan sembahyang. Ta'arrud dengan makna kalau sembahyang tu fardu, kita qasad dalam hati kita untuk mengerjakan sembahyang fardu. Ta'yin, kita menentukan sembahyang fardu bila zuhur ke asar ke. Maksudnya dalam hati kita hadir keinginan untuk mengerjakan sembahyang fardu zuhur, maka sudah dikirakan sebagai niat, memadai dah niat. Manakala sembahyang sunat, kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu, yang mempunyai sabab, maka kita kena niat qasad dengan ta'yin. Niat sunat tak perlu. Kita nak sembahyang sunat zuhur, kita cukup niat saja aku sembahyang zuhur. Saja aku sembahyang zuhur. Apabila kata saja aku sembahyang zuhur, maka terus dia pergi kepada sunat.
Kalau sembahyang sunat mutlak, cukup niat saja aku sembahyang. Cukup memadai niat saja. Tanpa perlu ta'yin dan tanpa perlu ta'arrub. Baik, ini ta'yin, ta'arrub. Sebenarnya diambil daripada hadis. Cuma tidak disebut secara jelas. Difahami oleh ulama. Rasul katakan, innamal a'malu bin niyat. Qasa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hak tu dia panggil ta'arrub. Di situ ada ta'yin. Baik. Niat. Yang keduanya, dan bertakbiratul ihram. Di takbirah maksudnya ucapan Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Ihram, yang mana ucapan tersebut mengharamkan sebahagian daripada perkara yang pada asalnya adalah halal. Sebenarnya daripada sembahyang ada perkara yang halal. Makan boleh tak makan? Boleh tak makan? Boleh. Gerak banyak boleh. Suka pun boleh. Main headset pun boleh. Benda selok kain pun boleh. Tapi jangan depan orang lah. Nak kecing pun boleh, nak berak pun boleh, boleh belaka. Nak gerak banyak pun boleh, setuh orang puang pun boleh. Setuh orang puang ni maksudnya setuh orang yang halal dengan kita lah. Haram tak boleh. Jadi apabila kita akad takbiratul ihram Allahu Akbar, maka ketika tu adalah sebahagian perkara yang pada asalnya halal jadi haram. Di dalam masalah takbiratul ihram, takbiratul ihram dia termasuk dalam rukun sembahyang. Yang mana takbiratul ihram ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Mesti kena penuhi syarat-syarat dia. Dan syarat-syarat takbiratul ihram secara terperinci boleh dilihat dalam kitab matan Safinatun Najah. Antaranya adalah kena guna bahasa Arab dan kena guna lafaz Allah dan Akbar. Dan kena kata Allah dulu baru Akbar. Lepas tu kena jangan tambah hamzah sebelum daripada lafaz Allah. Jangan kata Allah. Dan jangan panjang bar. Allahu Akbar. Itu salah. Sebab makna dia berubah, makna dia punah. Maka jadi takbiratul ihram kita. Baik. Yang keduanya membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Dia membaca ni mesti kena bersuara. Tidak dinamakan membaca kalau tidak bersuara. Sebab itulah sekurang-kurang biar di kita telinga kita dengar. Kalau telinga tak pekak Kalau pekak tak apa lah. Kalau pekak tak suruh dengar kok. Letih lah. Kuat daripada tak imam Betul tak? Hanya bahan diterbuang atas pada nasallallahu salamatu wal afiyah. Ada orang hak bahan diterbuang atas pada macam ada orang semaya seorang, pocik semaya seorang. Dia sampai ke sekarang tak nampak ni telinga tak dengar sebab bahan diterbuang tanah, diceruk upuk lembu. Bahan dia terbuang tanah atas pada sampai panasan tak dengar telinga. Baik. Tak dengar telinga. Jadi nak suruh dia dengar telinga dia, sutim bejik dengar. Tu pun dengar lagi. Dia kira bagi orang hak yang normal. Bagi orang normal tak bisi bangor, dia baca tahap tu diri dia dengar. Tapi siapa kalau dengar ke orang lain, hak tu tidak dituntut. Dengar orang lain tidak dituntut. Tapi kalau dengar orang lain sehingga mengganggu orang lain, siapa ke orang lain tukar takir habis ayat Quran, tukar takir habis Fatihah, hak nak habis dah ambil awal mula sebab dengar dia baca, maka hak tu adalah haram sebab mengganggu orang. Baik. Okay, membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah surah yang pertama daripada Al-Quran, bermula dengan bismillah, penghujungnya adalah waladhdallin. Amin, dia tidak termasuk dalam Fatihah. A'udzubillah tidak termasuk dalam Fatihah. Membaca Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah. Basmalah ni mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu menyebut dengan jelas setiap hukum syaddah pada 14 tempat dalam surah Al-Fatihah. Jadi dalam Fatihah ada 14 tempat tasydid. Mesti kena sebut secara jelas. Jangan menggugurkan tasydid. Menggugurkan tasydid bermakna dia menggugurkan satu huruf daripada Fatihah. Menggugurkan huruf daripada Fatihah, ia membatalkan solat. Kerana tidak sah Fatihah dia. Biasanya orang gugur tempat mana orang gugur? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Bukan iya gitu. Mu cakap dengan orang biasa tak apa gitu. Cakap elok gitu. Ni Quran mu kena jaga. Tambah-tambah dalam sembahyang, rukun sembahyang kena jaga. Iyyaka na'budu. Kena sebut molek.
alhamdulillahi, lillahi tasydid, rabbil tasydid, ra kena tasydid, ar-rahmanir rahim, nir-rahim kena tasydid. Menjaga makhraj huruf dhad supaya tidak terteka dengan huruf dha. Bahkan tiada huruf dha dalam Fatihah. Jangan baca dha dengan dha. Ghairil maghdu, bukan maghdu. Maghdu salah. Ghairil maghdubi alaihim salah. Mesti kena dha kena baca dha, dha kena baca dha. Yang ketiganya rakaat. Hendaklah dia menunduk dan membongkok dirinya sehingga dapat dicapai dua lututnya. Dia suka kau ngerokok, kalau dia tunduk tu tangan, kalau tangan dia dok panjang mana, dok pendek mana, siapa di lutut. Soal pegang lutut ke dok pegang lutut tu nombor dua. Kerana dalam ketika kita rokok, pegang lutut tu bukanlah syarat. Maksudnya kalau kita dok pegang lutut sekalipun, sah dak rokok kita? Sah. Faham? Wajib baginya kekal dalam keadaan sebegitu dengan tamakninah. Diam sebentar, iaitu tidak menggerakkan seluruh anggota badan. Jadi antara syarat rokok mesti kena tamakninah dalam rokok. Kena tamakninah. Sekurang-kurang tempoh tamakninah adalah kita berhenti daripada bergerak sekadar tempoh masa ucapan subhanallah. Subhanallah. Bukan dalam tak sampai pun 2 saat. Jadi Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia berhenti saat itu, kalau orang tengok nampak dah ada perceraian di antara turun kepada rokok dengan bangun daripada i'tidal. Ada perceraian dah. Okay, boleh faham? Jadi kena ada tamakninah, jangan tidak ada tamakninah. Yang keempatnya i'tidal dengan tamakninah. I'tidal pun dengan kena ada tamakninah. Yang kelima sujud sebanyak 2 kali, kemudian duduk antara 2 sujud juga dengan tamakninah. Dia duduk antara 2 sujud ni, dia tidak disyaratkan duduk tahiyat awal, tidak disyaratkan duduk tahiyat akhir. Bagaimana cara dia duduk boleh belaka, sah belaka. Duduk sela ke duduk asal duduk je. Cuma hak yang paling afdal tahiyat awal, duduk cara tahiyat awal, duduk dah iftirash. Manakala tahiyat akhir duduk dia tawarruk. Sujud sebanyak 2 kali, kemudian duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. Kemudian mengulangi perbuatan yang sama sujud dan duduk antara 2 sujud pada setiap rakaat. Duduk dan membaca tasyahud adalah sunat. Duduk dan membaca tasyahud awal adalah sunat. Ini tasyahud ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ada tak sembahyang tak ada tasyahud awal? Tidak ada sembahyang. Subuh. Ingatlah ada. Tak ada macam dah naik buk subuh tu. Baik. Jadi tasyahud awal, duduk tasyahud awal hukum dia adalah sunat. Berbeza dengan duduk dan membaca tasyahud akhir. Hukum dia adalah wajib, hukum dia adalah fardu, hukum dia adalah rukun sembahyang. Yang ke-8 berselawat ke atas Nabi selepas tasyahud dan sebelum salam adalah fardu. Lepas daripada kita tasyahud, kita berselawat kepada Rasulullah sebelum daripada salam adalah fardu. Manakala berselawat kepada Rasulullah dalam tasyahud awal adalah sunat. Memberi salam setelah selesai solat fardu. Memberi salam setelah selesai solat adalah fardu. Gitu. Memberi salam setelah selesai solat adalah fardu. Lepas daripada selesai dah baca tahiyat, baca selawat kepada Rasulullah, bagi salam. Bagi salam tu hukum dia adalah fardu, wajib. Seringkah-ringkah lafaz salam ialah assalamualaikum. Sekurang-kurang lafaz salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Baik. Manakala warahmatullahi itu adalah hak sunat. Seringkah-ringkah lafaz tasyahud yang wajib. Ini seringkah-ringkah lafaz tasyahud yang wajib. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasul wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ulama kata wajib ni kerana setiap riwayat yang berbeza pada tasyahud ada lafaz ni. Jadi apabila setiap riwayat yang berbeza pada meriwayatkan tasyahud ada lafaz ni,
maka dikirakan lafaz ni lafaz yang wajib. Okay, boleh faham tak? Baik. Serengkah-rengkah lafaz selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu serengkah-rengkah lafaz selawat sekurang-kurang. Allahumma salli ala Muhammad. Amalan-amalan sunat dalam solat itu banyak dan sangat digalakkan untuk melakukan kesemuanya. Banyak lah. Amalan sunat dalam sembahyang. Buat apa ke? Sekadar mampu lah. Hendaklah berusaha sedaya upaya untuk ikhlas, iaitu beramal semata-mata kerana Allah. Jadi kita sembahyang saat itu biar kita kena baki semua hati kita. Hati kita adalah tempat pandangan Allah. Maka Allah Ta'ala tidak menerima daripada hati yang tidak ikhlas. Yang seterusnya hendaklah menghadirkan hati, iaitu tahu dan faham setiap menghadirkan hati, iaitu tahu dan faham setiap perkataan yang dilafazkan dan perbuatan yang dilakukan. Dia kena hadirkan hati. Dia faham perkataan yang dilafazkan dan perbuatan yang dilakukan. Baik. Juga khusyuk, iaitu diam anggota badan, tetap anggota badan sambil menghadirkan hati, mentadabbur, memerhati dan memahami ayat Al-Quran serta setiap bacaan dalam solat. Memahami ayat Al-Quran dan setiap bacaan dalam solat, benda-benda zikir dalam solat dia kena faham belaka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu amalan solat berdasarkan hadirnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sesuatu amalan solat berdasarkan hadirnya hati, khusyuk. Jadi Allah Ta'ala terima dari kalangan orang yang khusyuk. Orang yang tidak khusyuk tak ada lah. Sebab tu dengan Quran tu Tuhan menyebut aqimis salata li dzikri. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang kerana mengingatiku. Baik. Dia khusyuk ni tidak semesti start daripada sembahyang sampai akhir. Kalau orang khusyuk sikit dapat pahala. Cuma dapat sikit, khusyuk banyak dapat banyak. Khusyuk sikit dapat sikit. Dilarang riak sama sekali. Tidak kira dalam solat ataupun di luar solat. Riak definisikan sebagai beramal kerana manusia. Jadi beramal jangan dikosakkan untuk manusia. Kosaklah untuk Allah. Manusia lemah seperti kita. Dia tidak mampu untuk memberi ganjaran kepada kita. Yang mampu memberi ganjaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu mubtilatus salah. Perkara yang membatalkan sembahyang. Wa yubtilus salata al-kalamu 'amdan walau biharfain wa nasiyan in kathur wa yubtiluha al-'amalu al-kathir ka thalathi khatawat wal aklu wash-shurbu wa inkishafu al-'awrati in lam tustar halan wa wuqu'u an-najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqu al-imami bi ruknayn fi'liyayn wa kadha at-takhallufu bihima bighairi 'udhrin wa la tasihhu as-salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Baik. Jadi untuk tengah hari ni kita berhenti sini dululah. Lebih kurang dalam 10 minit lagi nak sampai ke 1. Kita curi waktu sikit. Supaya kita beri peluang kepada hak yang hadir pada hari ni untuk rehat sekejap. Tapi pas Zuhur tak ada dah. Pas Zuhur tak ada, malam karang pula. Malam karang kita mendah jumpa ni. Direct direct. Allah waktu buka pondok kena bersemangat sikit. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.